Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, di sini saya ada sedikit tutorial untuk bagaimana cikgu-cikgu create soalan melalui platform Google Classroom. Alright, okay. Untuk sepanjang PKP ni, mungkin ni salah satu cara alternatif untuk terus kita dapat memberi input pada murid. Sebab, yelah takkan kita tiap minggu kita nak bagi soalan. So, macam tak adil lah untuk murid buat. Sebab kita boleh bagi soalan bukan kita mengajar. Parent yang akan mengajar. So, lebih baik kita selang-seli dengan nota ataupun dalam bentuk kuliah. Kalau cikgu-cikgu tak nak buat video ke, tu tak apalah, terpulang lah. Paling kurang pun bagi dalam bentuk nota ataupun input untuk murid-murid. Sebab setiap minggu murid hanya buat soalan. Sebab soalan ni lebih kepada post learning. Maksudnya berdasarkan ulang kaji apa kita dah ajar. Okay. Macam saya buat, minggu ni saya akan buat kuliah. Okay. Saya akan bagi nota pada murid. Minggu kedua, saya akan bagi soalan untuk murid-murid buat berdasarkan tutorial, berdasarkan kuliah ataupun nota yang diorang telah baca ataupun diorang telah dapat. Alright, saya akan pergi dekat platform Google Classroom. Alright, macam platform Google Classroom ni, okay, you all nak create class, pilih tambah kat atas tu. Okay, dia akan ada button create class, button join class. Alright, bila once you dah settle buat create class, boleh masukkan student kat dalam ni dengan masukkan ID dia ataupun masukkan bagi je suruh mereka pergi dekat join class tadi, masukkan password ataupun masukkan Google Classroom anda create tadi punya kod. Sebab kalau untuk Classroom punya kod, alright, tuan-tuan boleh tengok dekat setting ni, kod kelas. Okay, dia ada bagi kelas kod kat situ bawah setting general tu. Just copy kod tersebut, hantarkan pada murid. So, mereka akan just isi kod tersebut untuk join kelas kita. Alright, kat sini bila anda masuk mula-mula dekat Google Classroom, dia ada 3 benda, stream, classwork dan people. Okay, untuk stream ni like kita punya notification wall. So, apa-apa yang kita dah buat, apa-apa kita dah update, akan keluar kat sini. Alright, so kita ada classwork, kita ada people. Okay, macam ni saya semua murid sudah masuk, Alhamdulillah. Okay, so classwork, classwork lah kita boleh create soalan ataupun assignment untuk murid-murid. Alright. Okay, sebagai contoh kita tengok assignment. Kita tengok pilihan pertama assignment. Okay, bagi contoh gigi lah. Contoh untuk subjek gigi. Subjek gigi, okay, kita boleh set due date ataupun topik kat sini. Macam saya topik manusia. Kalau tak nak save tak apa. Okay, gigi. Alright. So, untuk student, kita boleh pilih kalau kata soalan ni agak tinggi untuk level Haikal dan juga Umar. So, kita boleh antik je. So, soalan ni tak akan keluar dekat wall diorang. Okay. So, apa seterusnya punya langkah? Nampak tak paperclip kat atas? Simbol paperclip kat atas tu. Okay. Anda boleh attach dokumen ataupun attach soalan yang anda create di dokumen, alright, di Google Drive ataupun di Google Document. Alright, satu yang menarik tentang saya suka tentang Google Classroom punya assignment ni. Alright, kalau kita macam nak suruh budak buat karangan atau buat rumusan, okay, let's say lah kita bagi satu teks dalam bentuk teks, okay, macam contoh teks Abemi ni. Minta izin Abemi, guna contoh. Okay, so kita boleh set kat situ gigi. Okay, teks Abemi ni. Okay, kita boleh set student tu make a copy for each student. Maksudnya setiap murid akan dapat copy teks tersebut dan dia akan buat kepada di copy masing-masing. Sebab kalau kita tak buat make a copy for each student, murid-murid akan buat pada dokumen tersebut. So, semua murid-murid akan fokus pada satu dokumen. So, jawapan mereka akan bertindan dan mereka akan dapat melihat jawapan orang lain. So, that's not fair. So, apa yang kita boleh buat adalah pilih pilihan make a copy for each student. Alright, students can view, students can edit. Okay, student can view ni kalau kata anda nak buat teks tersebut sebagai rujukan untuk murid baca sahaja. So, murid hanya akan boleh view lah. Kalau students can edit, maksudnya murid boleh edit dokumen anda tersebut. Alright, so dah selesai. Lepas dah selesai, so tekan je lah send. Okay. Okay, lepas dah send, so dia akan assign dokumen tersebut. Dia akan assign kepada setiap murid. Okay, itu sahaja untuk pilihan pertama. Alright.
Pilihan kedua, assignment lagi. Alright, macam assignment tadi, kita tengok ada drive, ada link, ada file. Macam link, kalau you all tak nak buat soalan, you all macam tak sempat ke nak bagi murid soalan. Okay, macam saya suka guna aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz ni, alright. Okay, macam saya dah ada beberapa soalan yang saya dah ni. Saya akan pergi dekat quiz, my quiz. Okay, sebagai contoh saya nak bagi soalan organ pernafasan haiwan kan. So, apa saya perlu buat? Assign homework. Okay. Ini cikgu boleh set due date sampai bila assignment ni available. Okay, lepas settle, continue. Okay, share link. Okay, bila dah copy share link tu, masuk dekat Google Classroom tersebut, paste the link, add. Okay, so tajuk je pernafasan haiwan. So, post je. Tekan je anak panah tu atau segitiga kat atas tu. So, dia akan terus assign pada murid-murid. Okay, satu lagi, cikgu untuk berkaitan Quizizz, sebab saya ada pernah bagi tutorial untuk Quizizz tu. Siapa-siapa tak nak bagi, tak nak buat soalan, malas nak create soalan, you all mesti make sure you all kena ada ni tau. You all kena ada account. So, type je sebagai contoh bahasa Melayu tahun 2. Oh ni sorry, ni dalam kita punya dalam saya punya account sebab saya tak ada buat create bahasa Melayu pun. So type je bahasa Melayu tahun 2. Banyak ya tuan-tuan pilihan quiz yang boleh tuan-tuan guna. Okey, klik je mana-mana satu, assign sebagai homework ataupun you boleh save dekat account you. Okey, assign je sebagai homework. Macam situasi sama tadi. Okey. So, just copy the link, bagi kat budak. Tapi make sure saya lebih recommendkan tuan-tuan perempuan, rakan-rakan, save dulu dekat akaun masing-masing. Sebab nanti kita boleh tengok report ataupun tengok markah. Sebab nanti markah tu kita nak isi balik dalam Google Classroom. Okay, never mind. Alright, kita tengok pula dapat question. Question ni pergi simple. Sebagai contoh, apakah bahagian gigi yang paling keras? So, sila jawab. So, kita boleh set due date macam biasa. Okay, student can reply each other ni sebab murid akan dapat lihat jawapan online kan. So, tak perlu terantik je. So, lepas dah settle semua, as usual, hantar, assign kepada murid. Murid akan dapat. Alright, nak tengok cikgu masuk contoh account siapa ni? Adam. Masuk account Siti lah. Okay, macam account Siti. Okay, dia dah masuk kan. So, dua orang akan jawab soal jawapan kat sini. Dentin. Diorang dah siap jawab? Hand in. Submit. So, murid dah tak boleh edit dah. So, bila dia dah submit, okay. Okay, kita tengok classwork. Apakah bahagian gigi paling keras tadi soalan? Okay, yang dah hand in. Siti dah hand in. Maksudnya dia dah jawab. So, kita tengok jawapan dia. Tadi kita tengok jawapan yang Siti bagi kan. Okay, Siti bagi jawapan dentin. Okay, kalau dentin betul jawapan dia. So, macam tadi, setting point ni kita boleh setting. Satu markah, satu jawapan berapa. So, satu jawapan 5 markah. So, dia jawab lah sini. Kita bagilah markah berdasarkan rubrik kita dah set up. Itu saja tuan-tuan. Sangat sebenarnya. Sangat ni lah. Macam mana nak cakap sangat membantu sebenarnya. Sebab benda macam ni nak kena explore, saya faham. Okay, material pula kita boleh upload nota. And at the same time, kalau kita tak nak buat soalan,
So je murid-murid upload je nota kat sini. So macam contoh kita boleh upload nota je kat sini. Okay. Drive. Okay, murid akan baca. So, dia akan boleh baca dengan teks tersebut. Okay, kita nak tambah lagi. Dah bentuk soalan pun boleh. Tapi macam nak bentuk soalan tadi, kita guna assignment lah. Pilihan assignment. So, murid-murid akan boleh buat kat situ. Ini macam lebih kepada reference. Macam soalan dekat assignment tadi pun. Okay, macam dekat assignment tadi pun. Okay, kita tunjuk balik. Okay, even kalau you dah upload satu bahan untuk murid buat, you upload satu lagi bahan sebagai sumber rujukan ataupun sebagai nota dia boleh baca, buatlah 2-3 kali upload. Sebagai contoh tadi, you dah upload link kan. Okay, let's say kita copy paste link. Okay, add. Okay. Lepas tu nak upload lagi. Refer kepada kalau ada video, bubuh je link video. Kalau ada file, bubuh je file. So, tak kisahlah apa-apa. So, boleh letak 2-3 file dalam satu masa. So, mungkin cikgu boleh upload nota dan juga soalan at the same time. So, murid boleh buatlah kat situ. Okay, saya rasa itu sahaja dapat membantu. Kalau ada rasa apa-apa tertinggal dan ada apa-apa soalan, boleh refer saya, boleh terus direct PM saya. Dan insyaAllah, saya akan cuba membantu sedaya upaya saya yang mana yang saya mampu. Okey, itu sahaja untuk petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semua. Bye-bye.